Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Luqmanul Hakim bin Syafi'i. Raqmul masfufati Nani samaniyatun wahidun sifrun sittatun sifrun. Al-muqaddimah. Al-ma'na lil-liberali yamilu nahwa huriyati wal hukmi demokrati. Nani mustaqilun aw mustatihaz zihni wa munfatihaz zihni. La yaqtasiru ala tayari muayyani minal afkari wa ma dhalika. Yang pertama, kita boleh lihat menurut daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1994, liberal bermaksud ataupun bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Ini juga berpandangan bebas dan berpandangan terbuka. Bermaksud orang yang beraliran liberal ini tidak suka dikongkong alirannya ataupun pemikirannya, dan dia tidak suka terikat kepada satu-satu aliran sahaja. Makna Islami lil-liberali wa isratul ila tayaru lahu yatamtahu wasaisul anfita wal hariyatu aktsaru ma hu wawjudu fi syari'atul islamiyah aslihati wal hakikati. Dan Islam liberal ini adalah sebuah aliran yang mempunyai ciri-ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam itu sendiri. Dalam konteks kini, aliran Islam liberal ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan kepada umat Islam. Serangan-serangan ini juga secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan akhlak dan akidah umat Islam bagi terjebak di dalam aliran liberal Islam mereka. Mazihi yuqatilu min ajlihi hadha islami lil-liberali. Apakah yang diperjuangkan oleh Islam liberal ini? Apa yang mereka mahukan dan apakah matlamat mereka? Uridu ay ya'tarifa bi jami'il idyani. Apa yang Islam liberal ini perjuangkan adalah mereka mahukan Islam itu mengiktiraf semua agama. Mereka mahukan Islam mengiktiraf pelbagai agama itu juga betul. Tidak semestinya Islam sahaja yang betul, maka agama-agama lain juga betul. Sama betulnya. Maknanya mereka mahukan kesamarataan. Islam liberal ini juga menyalah tafsirkan ayat-ayat Allah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 256 berbunyi la iqraha fid din, yang bermaksud tiada paksaan dalam beragama. Iaitu hanya terpakai kepada orang bukan Islam, kerana kita tidak boleh memaksa mereka untuk memeluk agama Islam kecuali dengan kerelaan mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ana Muhammad Aziz Aiman bin Fauzi. Uridu kisah tatawur talafik fikri liberali. Read this status. Al-Mufatihul Mas'ulul an Hadasi wal Ilmaniyah. Beliau merupakan seorang pemikir yang bertanggungjawab terhadap modernism dan sekularisme pada abad 15 dan 16. John Locke. Awalul masisul fikrah al-hukumah al-mahdudah. Al-radu ala nizam al-mutlaq fil siyasah wal hukumah istibdadiyah wa khayrun mutasabihin. Fikrah John Locke. At-tasammah diniyah al-haqqu fit tamalik inkarul haqqu ilahiyah lil malik. Yatim insya fikrah jami'il basir ala qadmin masawah. John Locke merupakan orang pertama mengasaskan idea pemerintahan terbatas. Pemerintahan ini muncul apabila berlakunya tindak balas kepada sistem absolutis dalam politik dan pemerintahan despotik dan tidak toleran. Antara idea yang diperjuangkan oleh John Locke ialah toleransi beragama, hak memiliki harta, penolakan terhadap hak ketuhanan raja, dan idea semua manusia diciptakan sama. Fi asri al-tanwil syahid al-liberalion yurad kabirah. Pada zaman pencerahan iaitu zaman Enlightenment, liberal telah mengalami perubahan yang besar dan menjadi lebih radikal. Yaqulu David Hume anna ilalaha lughwat wala yafhamhu aqla. Laqad qala Allah kul syai'in liza fa inna Allah mas'uli al-syuru' wa syuhur al-alda. Liza kana Allah wajani hakikil lil syari' wala yajibu muhasabatu ay insan ala itta'i. David Hume telah berpendapat, iaitu dia menyatakan Tuhan itu adalah misteri dan tak dapat difahami oleh akal. Tuhan juga telah mentakdirkan segalanya, maka Tuhan bertanggungjawab terhadap keburukan dan kejahatan di muka bumi ini. Jika Tuhan merupakan pelaku sebenar kejahatan, maka tidak ada individu manusia yang harus dipertanggungjawab atas kesalahan mereka. Ini adalah pendapat David Hume. David Hume wa Immanuel Kant. Al-jadlu hawlal huriyat al-insan min al-ri'ayat ahlakiyat. Yusfi Kant ala dururat an yatahala basyahu bisyaja'ati lil-istidam akuluhum duna ta'limatan min ayya syakhsin. David Hume dan Immanuel Kant berpendapat mereka telah mempertikaikan mengenai kebebasan manusia dari penjagaan moral.
Ken juga menegaskan manusia perlu berani menggunakan akalnya tanpa arahan dari sesiapa pun. Asbahtu falsafah liberaliyat wadihat wa musirat bil syakuli mataziyat ba'da zuhur John Stuart Mill. Saya hukik marad sa'adata indama yamna hariyata fi fa'li ma yajibu lahu sa'adah. Falsafah liberalism semakin jelas dan luas pengaruhnya setelah kemunculan John Stuart Mill. Beliau telah berpendapat seseorang akan mencapai kebahagiaan apabila ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja yang mendatangkan keseronokan. Dan pendapat ini kita telah dapat lihat kesannya pada waktu sekarang. Pemikiran liberal yang telah menyebabkan berlakunya kerosakan di banyak negara, terutamanya di Barat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Salihin bin Ramli, bernombor matrik 279770. Hari ini saya akan membentangkan tentang Tarikhul Liberaliyati fil Khabili, iaitu sejarah liberalisme di Nusantara. Sejarah liberalisme di Nusantara dapat dilihat melalui khalfiyati dukhuli al-liberaliyati ilai al-Khabili, itu latar belakang kemasukan liberalisme ke Nusantara. Liberalisme dibawa masuk ke Nusantara, Indonesia, setelah sekularisme dibawa masuk ke Indonesia. Kerana sekularisme ini merupakan akar kepada liberalisme. Fahaman ini dibawa masuk secara paksaan ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh penjajah Belanda pada awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Sejarah liberalisme di Nusantara juga dapat dilihat melalui awamilun tishari al-liberaliyati fi al-Khabili, iaitu melalui faktor-faktor penyebaran liberalisme di Nusantara. Pertama ialah al-awamilu lista'imariyatu al-imperialiyatu, iaitu faktor penjajahan ataupun imperialisme. Imperialisme Barat yang begitu lama di Nusantara, kerana pada dasarnya pemahaman liberalisme berasal dari Barat. Fahaman ini dibawa masuk secara paksaan ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Dandes pada tahun 1808 hingga 1811. Satu buktinya ialah dia memberikan pendidikan moden kepada Bumiputera Nusantara. Kedua ialah siasatu, iaitu politik. Selepas kemerdekaan Indonesia, dalam bidang politik muncul sistem demokrasi liberal yang memberi kebebasan ideologi, terutamanya ideologi parti, seperti Parti Perhimpunan Syura Musliman Indonesia yang mewakili ideologi Islam, Parti Sosialis Indonesia PSI yang mewakili ideologi sosialis, dan Parti Nasionalis Indonesia PNI mewakili kumpulan nasionalis. Mereka bergabung di parlimen dengan ideologi yang berbeza yang mengakibatkan berlaku perbahasan ideologi di perhimpunan tersebut, terutamanya antara kumpulan ideologi Islam dan Pancasila. Pada zaman pemerintahan Orde Baru pada tahun 1970 hingga 1980 juga telah muncul kesedaran baru tentang keperluan perubahan strategi memperjuangkan nasib umat Islam di pertengahan pemodenan. Gerakan pembaruan pemikiran Islam yang lebih dikenal dengan neo-modernis telah lahir dari ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid. Dia juga mencadangkan supaya umat Islam mesti banyak mengutamakan kualiti berbanding kuantiti, serta melakukan sekularisme pemikiran bebas dan terbuka. Seterusnya ialah tisyaru musyakhafina, iaitu pengaruh golongan intelektual. Kebanyakan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negara, khususnya di negara barat, mereka tersebut sebenarnya para intelektual tersebut sebenarnya berasal dari Timur Tengah. Kerana mendapat pendidikan di luar negara iaitu barat, maka di sana banyak yang para intelektual Islam ini menerima pemikiran yang dianggap liberal. Mereka diterapkan unsur-unsur Eropah serta dimasukkan mata pelajaran sekular ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Boleh dikatakan beberapa perkara yang mempengaruhi pemikiran intelektual itu kemudian membentuk pemikiran yang bersifat liberal. Akhir sekali ialah zuhurul harakatil al-liberaliyati, iaitu kemunculan gerakan liberalisme. Gerakan yang muncul ialah jaringan Islam liberal, iaitu JIL. JIL ini berpusat di Hutan Kayu, Jakarta Selatan. Kebanyakan ahli JIL ini terdiri daripada pemuda yang rata-ratanya berumur 35 hingga 45 tahun yang menyertai dalam JIL ini.
Pada awalnya, tempat ini merupakan tempat yang banyak membincangkan tentang masalah sastra, kebudayaan dan sosial politik. Namun, organisasi ini ditubuhkan seterusnya untuk menyebarkan perkembangan Islam liberal di seluruh Nusantara tentang pemikirannya yang kritis, pluralis dan membawa misi pembebasan. Contoh program yang dilakukan oleh JIN seperti Sindiket Penulisan Islam Liberal, penerbitan buku yang berjudul Wajah Islam Liberal di Indonesia, rancangan bual bicara di radio, new agency dan membuat website sendiri iaitu islamlib.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أريد أن أقدم عن دليل النقل لتحديد الإسلامية الليبرالي في الألقاب. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. من سورة آل عمران في الآية 19. Maksudnya, sesungguhnya agama yang diredai oleh di sisi Allah hanyalah Islam, dan tiada berselisih bagi mereka yang telah diberi Alkitab kecuali telah sampai kepada mereka pengetahuan kerana kedengkian yang ada pada mereka. Dan barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya hisab Allah itu sangat cepat. Jadi penjelasannya di sini, Inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diterima oleh Allah SWT. Jadi yang dikatakan Islam liberal itu adalah bukan Islam yang sebenar, kerana Islam yang sebenar-benarnya Islam adalah penganutnya itu sendiri yang mentauhidkan Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan mereka, mempercayai ajaran-ajaran Rasulullah, mempercayai Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan hidup mereka. Dalam erti kata lain, semua ajaran yang termaktub dalam agama Islam itu adalah benar dan tiada ragu. Jika dilihat daripada konsep Islam liberal itu sendiri, sudah banyak terpesong di mana mereka meragui dan mengingkari Al-Quran dan Sunnah, seperti mentafsir semula Al-Quran, mengatakan bahawa hadis sudah tidak relevan. Di sini boleh direlatekan dengan firman Allah SWT dalam ayat ni, وَمَا يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Maknanya siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya hisab Allah itu sangat cepat. Bermakna hisab Allah itu bermakna balasan. Sani an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifun nabiyyu ala himar faqala li ya Mu'az atadri ma haqqallahu ala ibadu wa ma haqqu ibadu ala Allah? Qalat Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqallahu ala ibadu an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. في هذه الحديث عدة مبادئ للتوحيد والإيمان. أولا يقصد برعاية الله حفظ حقوقه وأمره ونواهي عنه وحدود الإسلام وحدوده وأهم حق وجوب عند الله التوحيد والحفاظ على العقيدة. يقصد بالله يراعيكم الفوائد والمنافع التي يحصل عليه المسلم عندما يحافظ حق الله أي ينقذ من النار وينال الجنة. Hadis ini dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah menunggang seekor kedai bersama Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepadaku, ya Mu'az, apakah hak Allah terhadap hambanya dan apakah hak hambanya kepada Allah? Maka aku menjawab, hanya Allah dan Rasul saja mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya hak Allah terhadap hambanya adalah mentaatinya dan tidak mensyirikkannya. Jadi maksud hadis ini berkaitan dengan menjaga Allah. Itu bermaksud kita menjaga hak kita sebagai umat Islam, menjaga hak kita sebagai hamba, menjaga setiap perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan yang paling penting sekali adalah kita menjaga akidah kita sebagai hamba. Jadi berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menuntut kita supaya menjaga hak kita sebagai hambanya dan menjaga hak kita sebagai umat Islam. Lebih-lebih lagi dengan kemunculan fahaman liberal yang berselindung di sebalik nama Islam itu cuba menyesatkan umat Islam. Jadi kita perlulah berwaspada dan menjaga akidah kita ini supaya tidak mudah terpesong dengan kesesatan yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan liberal ini. Supaya kehidupan kita ini lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Madiha binti Ahmad Sani. Nombor medik saya ialah 277045. Saya akan menerangkan mengenai dalil akli. Syekh Wayaku Wahbah Az-Zuhaili. Inna mustawa khalqi insan min sa'ilu manawi wala alaqatu wa mudghah wa izam walahum dalil ala wujud khaliqi. Hazali ana lintiqala min mustawa ila akhri mustahil ala bashari qiyamu bihi bimufradihim. Al-basharu aidan ghairu qadirina ala takwini atrafihim bimufradihim basababi niqati dhafihim. Hakaza huwa sin minar rodo'ati illa syaihuqati allazi yuratibullah. Wahaza yadulu ala anna Allah subhanahu qad rotaba ala tabi'ati basyaritu sawa'un min haisu jinsu unsa au zikron. Inna zuhur rafiqri islami liberally allazi yunadilu min ajli taghi jinsu huwa didama wada'a Allah subhanahu wa ta'ala. Haza la fa'alu mukhalif tamaman li qanun adini wa tabi'atu al-khalqi. Al-bashariyu wa yantahaku al-hikmatu al-mujudatu fi khalqi al-insani wa yu'adi illa ar-razaili la khatiratu allati hiya habun nafsin nawai. Ini bermaksud Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa tingkatan kejadian manusia daripada air mani alaqah mudghah izam lam adalah dalil akan wujudnya pencipta. Hal ini kerana perpindahan dari satu peringkat ke satu peringkat itu mustahil dilakukan sendiri oleh manusia. Manusia juga tidak mampu untuk mencipta anggota tubuh dengan sendiri kerana kelemahannya. Begitu juga peringkat usia daripada bayi sehinggalah menjadi tua yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah atur tentang fitrah manusia sama ada dari segi jantina itu perempuan atau lelaki. Kemunculan pemikiran Islam liberal yang berjuang dengan penukaran jantina adalah menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan ini amat bertentangan dengan hukum agama dan fitrah kejadian manusia serta menyalahi hikmat yang terkandung di dalam ciptaan manusia dan mendorong kepada maksiat yang berbahaya iaitu menciptai jenis yang sama. Qala Imam Abu Hanifah wajadata alama al-kalam qulubuhum qasiyatan arwahum qasiyatun la ya'bahuna bimukhalafatihim al-Quran wa sunnah laisa ladaihim tabi'atu at-taqwa wa laisa at-taqwa. Wa hadza yadullu ala an al-ulama allazina tajar'aw ala rafdin syari'ah allati arsaha Allah Subhanahu wa ta'ala fi sabili sa'adati dunya. Innahum la yaltazimun bil Quran wa sanati fil fa'li asyai'i hatta yantashiru faqu Islami liberally. Berdasarkan dalil akli tersebut, Imam Abu Hanifah berkata, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat warak dan tidak takwa. Ini menunjukkan ahli ilmu kalam berani menolak syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi mencapai kebahagiaan mereka di duniawi. Mereka tidak berpegangan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dalam melakukan sesuatu perkara sehingga menyebabkan golongan pemikiran Islam liberal ini semakin berleluasa. Khatimatun iaitu kesimpulan. Kun aktsaru wa'aya bitatawwara titahdus min awlina. Kita perlulah lebih peka akan perkembangan yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya, jika kita terlihat seseorang ataupun sekumpulan yang sedang menyebarkan aliran Islam liberal ini, kita perlulah memberitahu kepada pihak berkuasa supaya tidak ta'raf ala mazidi haulal ma'rifati diniyati minal muallimi nal muahhalina wal mawthuqin. Kita perlulah mempelajari lebih banyak tentang ilmu agama kita dan kita perlulah mempelajari ilmu agama ini daripada guru-guru yang berkelayakan dan dipercayai. Zakara ba'dunal ba'da bimakhatiri hadhihi harakati. Sebagai umat Islam perlulah sentiasa memperingatkan sesama kita tentang bahayanya pergerakan Islam liberal ini kerana mereka mungkin ada di sekeliling kita dan kita perlu mencegah sebelum ianya merebak dengan lebih besar. Al-'audatu da'ima ila ta'alimi sahihati islami. Kita perlulah sentiasa kembali ke ajaran Islam yang sebenar. Islam itu indah, Islam itu lengkap. Sentiasa refer balik kepada Islam jika
berlaku apa-apa persoalan kerana Islam itu mempunyai semua jawapan.